Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Negara India adalah salah satu negara yang terunik yang mempunyai budaya-budaya unik dekat dunia. Abang belum pernah lagi pergi dekat India. Tapi satu hari nanti abang teringin nak pergi, kumpul duit dululah kan. Dia terkenal dengan Taj Mahalnya, dengan makanannya, dengan budayanya, dengan pakaian warna-warninya. Tapi sebenarnya hari ini abang nak bercerita tentang sesuatu yang pelik dekat negara India yang tidak terdapat dekat negara lain. Jadi kalau nak tahu, tonton video abang daripada mula sampai habis. Dekat India ada satu tempat namanya Kodini. Dia salah satu daerah yang terletak dalam negeri Kerala dekat India. Dalam kawasan ni, Kodini ni ditinggal oleh 2,000 keluarga. Apa yang istimewanya dengan desa ni ialah desa ni mempunyai jumlah kembar yang sangat banyak. Ada yang mencatatkan jumlah kembar tu adalah seramai 250 pasang kembar di kawasan tu, iaitu kawasan Kodini ni. Tapi ada yang mengatakan jumlah kembar sebenar adalah seramai 350 pasang kembar. Ramai gila. Lahir je kembar. Dan yang pelik lagi, setiap tahun bilangan kembar ni bertambah. Tak tahu sebab apa bilangan kembar ni ramai sangat dekat kawasan ni. Kalau korang nak tahu, sebenarnya negara India adalah negara yang paling susah melahirkan kembar. Daripada 1,000 kelahiran, hanya 4 kembar sahaja yang berjaya dilahirkan ataupun yang terhasil. Tapi lain pula ceritanya dekat daerah Kodini, di mana dicatatkan setiap 1,000 kali kelahiran, 45 daripadanya adalah kembar. Tapi berdasarkan daripada kajian, mereka menyimpulkan ini disebabkan oleh genetik dan juga pemakanan orang-orang dekat daerah tu. Di daerah Pune, ada satu hantu yang sangat ditakuti oleh penduduk dekat situ. Dan banyak penduduk yang pernah terjumpa ataupun terserempak dengan benda ni. Dan hantu ni digelar Butch Billy, ataupun nama lain dia kucing hantu. Mengikut saksi-saksi yang pernah terserempak dengan Butch Billy, dikatakan Butch Billy mempunyai tubuh warna hitam. Dan kebanyakan yang jumpa kepalanya macam anjing, tapi badannya macam musang. Dan ada satu fakta yang menarik tentang Butch Billy ni. Setan Butch Billy ni selalunya overweight ataupun gemuk. Dan saiznya sedikit kecil daripada singa. Dan besar sikit daripada hyena. Itu berdasarkan cakap-cakap penduduk kawasan Pune lah. Tapi sebenarnya, ramai penghemarhati ataupun saintis beranggapan penduduk Pune ni hanya membesar-besarkan sesuatu. Mungkin mereka melihat kucing ataupun harimau, tapi disebabkan terlalu takut pada waktu tu, jadi pandangan dia orang sedikit terganggu. Dan dia orang cakaplah bentuk Butch Billy ni macam separuh musang, separuh serigala macam tu. Tapi ramai beranggapan penduduk Pune ni hanya membesar-besarkan perkara yang biasa. Tak tahulah, kita abang nak komen pun tak tahu sebab abang tak pernah tengok. Jadi penduduk-penduduk Pune lah yang tahu. Dekat India ada satu desa terkutuk yang bernama Kuldara. 500 tahun yang dulu, desa ni ditinggali oleh penduduk-penduduk seramai 1,500 orang. Tapi pada satu hari, penduduk-penduduk tu semua hilang macam tu je. Diorang hilang ni bukan sebab bencana alam ataupun pindah daripada situ. Tak ada dalam mana-mana catatan kenapa penduduk-penduduk di Kudara hilang macam tu aja. Tapi penduduk-penduduk desa sekitar beranggapan desa Kudara telah dikutuk ataupun disumpah. Disebabkan itu, mereka-mereka yang tinggal dalam daerah tu telah keluar daripada Kuldara, berpindah ke tempat lain. Kisah sumpahan daerah Kuldara ni sangat terkenal dekat India. Jadi selepas penduduk-penduduk Kuldara pergi ataupun berpindah daripada daerah tu, kawasan tu jadi bandar kosong. Tak ramai orang yang berani nak tinggal dekat kawasan tu sebab dia orang percaya dengan sumpahan kawasan tu. Tapi ada juga beberapa keluarga yang degil yang berpindah masuk ke dalam kawasan tu dan akhirnya mereka ditimpa bencana. Jadi sejak daripada itu, bandar ataupun pekan Kuldara ni ditinggalkan macam tu aja. Penuhlah dengan bangunan-bangunan kosong.
Dekat India ada satu cerita yang sangat famous berkaitan dengan penjelmaan semula ataupun reinkarnasi. Seorang budak perempuan yang bernama Shinta Devi tiba-tiba famous. Kes ni berlaku pada tahun 1930-an. Pada awal-awalnya Shinta Devi ni perangainya sama macam budak-budak lain yang biasa. Tapi pada umurnya 4 tahun, tiba-tiba Shinta Devi ni buat satu pengakuan yang pelik. Dia cakap sebenarnya dia dah lahir dulu sebelum ni dan namanya adalah Ludgi. Dia mati sebab melahirkan anak, iaitu mati sewaktu bersalin lah. Jadi si budak perempuan yang bernama Shanti Devi ni, abang tersilap sebut, abang cakap Shinta Devi kan, namanya sebenarnya Shanti Devi. Jadi si Shanti Devi ni selalulah cerita dekat mak ayah dia tentang kehidupan dia yang lepas sebelum meninggal. Siapa suaminya, mak mertuanya, bapa mertuanya, apa kegemarannya. Jadi pada awalnya mak ayah si Shanti Devi ni buat-buat bodoh je. Tapi bila dah banyak kali diceritakan tentang kehidupan Shanti Devi yang lepas, akhirnya mak ayah Shanti Devi menyiasat perkara ni. Diorang berdua pergilah ke kawasan desa yang telah diceritakan oleh Shanti Devi, yang mana dulunya dihidup sebagai Lugi Dewi. Berdasarkan maklumat yang diberikan oleh Shanti Devi, mak ayah dia dapatlah jumpa dengan keluarga Lugi Dewi, iaitu kehidupan lepas lah katanya anaknya. Lepas jumpa dengan keluarga Lugi Dewi, diorang pun bercerita lah, betul ke dalam rumah ni dulu tinggal seorang perempuan namanya Lugi Dewi, lepas tu meninggal sebab melahirkan anak. Yang sangat mengejutkan, keluarga tu berkata memang diorang ada seorang menantu perempuan yang bernama Lugi Dewi dan telah mati sebab melahirkan anak. Dan yang paling pelik sekali, sewaktu Shanti Devi sampai ke rumah Lugi Dewi, dia cepat-cepat jumpa dengan anak-anak Lugi Dewi sambil menangis-nangis macamlah anak tu adalah anak dia. Jadi cerita ni sangat famous dekat India, dan disebabkan ini ramai yang percaya betul-betul wujudnya proses reinkarnasi ataupun kelahiran semula. Terima kasih sebab dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap ini menjadi maklumat tambahan untuk kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.